yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan, dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan uang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Waya Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badri Shah bin Alauddin. Apabila kita tiada, anda ingin pastikan harta yang anda ada diuruskan sebaiknya untuk keluarga anda. Inilah peluang untuk merancang masa depan kewangan keluarga dengan bijak. Kerana proses pengurusan harta boleh menjadi rumit dan kompleks. Pengurusan kekayaan Islam di RHB mampu membantu anda untuk menguruskan harta anda berlandaskan hukum syariah Islam. Pengurusan harta di RHB boleh membantu anda untuk mengumpul, melindungi, menyucikan serta mengagihkan harta melalui 4 perkhidmatan yang kami tawarkan mengikut prinsip hukum faraid. Pastikan pengurusan harta anda mengikut proses syariah yang telus serta amanah. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Baca talbiyah, Mat. Iyalah,
Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Sejuk perut ibu, mengalir air mata ayah apabila melihat anaknya dapat memberi tazkirah di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Suara anak yang dijaga dari kecil kini terdengar di bumi barakah menyambung kalam Rasul dan para sahabat, memimpin hati-hati jemaah yang rindu Rasulullah dan ingin kembali kepada Allah. Ayo anak-anak muda lepasan SPM, lepasan tahfiz dan lepasan madrasah, banggakan ibu dan ayah kalian dengan berkerjaya sebagai mutawif profesional. Sambung belajar dalam jurusan Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawif Umrah dan Ziarah di 10 universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my.
Masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamaruddin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azman Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai khas grade TQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 25 tahun. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda keputihan dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan pejabat, perniagaan atau yang bersesuaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus semua urusan berkaitan tugasan pengurusi yang melibatkan kunjungan hormat, lawatan rasmi, projek-projek khas, kerjasama strategik, penerbitan, persidangan atau seminar serta mesyuarat dalam dan luar negara. Menjalankan tugas sebagai pegawai perantara atau liaison officer di antara pengurusi dengan kedutaan, kementerian, agensi atau badan kerajaan yang berkaitan dengan IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 26 Oktober 2023. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Miri 104.0 FM. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Istimewa menerusi siri audio podcast Radio IKIM. Dengarkan perkongsian ilmu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqh Sirah terbitan Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman web www.podcast.ikim.my atau menerusi aplikasi Radio IKIM dan di platform Spotify dengan menggunakan kata kunci carian IKIM FM Terhad. Audio tersedia didengar sekarang sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Ibu 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM menemani anda untuk jam ini sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama destinasi IKIM, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Fasa Alumna Tahniahlah kami. Dan untuk itu kita boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live
live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini alhamdulillah kita mengalukan kehadiran tetamu untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ada di Konti IKIM. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dr. sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung kembali bahagian kedua, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Untuk mukadimah ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama lagi pada hari ini untuk membicarakan sebuah kitab berjudul Ta'lim wa Ta'lim, Tariqat Ta'allum, yang dikarang oleh Imam Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Kita telah sampai kepada fasal yang berikutnya yang menyebut tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dan kita dah bicarakan dalam siri yang lepas berhubung dengan apa yang dikatakan kesungguhan menuntut ilmu itu. Dan ditambah lagi di sini pengarang menyebut tentang salah satu kadar kesungguhan dalam menuntut ilmu itu ialah hendaklah kita mengurangkan tidur kita pada malam hari. Malam hari kita kurangkan tidur. Rasa disebut juga pada minggu yang lalu, iaitu jangan kita melebihi tidur kita daripada kebiasaannya. Kerana orang yang tidur terlalu lama ini tidak bagus. Carilah kemuliaan dengan mengurangkan tidur pada malam hari. Kalau kita lihat, anjuran dalam Islam bukan terhadap orang yang menuntut ilmu saja, kepada semua orang, supaya tidak tidur lama. Kalau misalnya Muzammil itu kan kum fa'anzir kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila kan. Jadi Al-Quran pun dalam surah Muzammil pun suruh kita bangun dan 1/3 malam untuk kita habiskan dengan qiyamul lail, dengan tahajud dan sebagainya. Itu untuk orang beribadat. Jadi kalau ahli ilmu juga begitu, orang yang menuntut ilmu juga digalakkan padanya untuk dia menghabiskan malam-malam dia yang enak dengan tidur itu, tetapi sebaliknya digunakan untuk menelaah ilmu pelajaran, mengaji, menghafal, kerana pada malam hari yang tenang itu juga dia sangat baik untuk ingatan dan kekuatan otak kita. Jadi ini adalah suatu kesusahan dan kepayahan, tetapi pengarang menyebut sesuatu yang berharga itu mesti bermula dengan kepayahan, kesusahan. Kita pun ada pepatah kata apa, berakit-rakit dahulu kan, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Jadi kita pun ada perlu kita bersusah-susah dahulu untuk kita capai kesenangan. Dia diibaratkan, pengarang mengibaratkan seperti mana seorang penyelam yang ingin mendapatkan permata, apa kita kata yang dalam laut tu dipanggil apa, mutiara. Mutiara kan, orang kena selam masuk bawah laut cari mutiara, bukan senang tu. Tetapi apabila dia ambil dapat mutiara itu sangat berharga, sangat bernilai. Dan begitulah kepayahan kita untuk menuntut ilmu. Kita perlu bersusah payah, bangun, berjaga, pergi sekolah, pergi mengaji dengan tuan guru dan sebagainya. Maka itu merupakan suatu usaha kita untuk kita mencapai ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya, pengarang menyebut pula yang berikutnya dalam menuntut ilmu ini, hendaklah pelajar mengulang-ulang pelajarannya pada awal malam dan pada akhir malam, iaitu kalau baik antara Isyak dan waktu sahur. Kerana waktu yang begitu adalah ma bainal Isya wa waqtul sahur, waktu mubarak. Sebab waktu itu, kerana waktu itu ialah waktu yang
diberkati. Jadi kita gunakan masa kita antara itu untuk kita mengulang kaji. Ini yang dikatakan kita tidur sekejap dan bangun semula untuk kita belajar. Baik, yang seterusnya kita dah bincang juga hari itu tentang belajar pada usia yang muda. Yang ini kita dah selesai. Kita dah bincang itu. Ilmu fi sigar kan naqshi 'ala al-hajar, kan, ilmu yang muda seperti mana kita pahat pada batu. Dia tak sama. Kalau orang tua ni dia payah sikit nak ingat, tapi orang muda kalau kita pahat kat batu tu dia akan melekat terus. Yang seterusnya pengarah menyebut juga jangan kita terlalu memaksa diri kita sehingga melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Kita paksa sehingga melemahkan tubuh kita sehingga tidak mampu bekerja dan kerana terlalu lelah. Tak boleh. Kita paksa diri kita tak makan, 3 hari tak makan, baca buku. Kan rajinnya baca buku sampai tak hari, sampai lembek, sampai itu. Sebab apa? Belajar. Sebab tak boleh, penting sangat. Tak boleh. Sebab badan kita juga ada hak dia yang kita perlu tunaikan. Perlu rehat, perlu makan, perlu tidur. Maka kena berhati-hati ataupun kena seimbangkan antara kerehatan dan menuntut ilmu itu, kepentingan menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu ni dia bukan masa kita rajin kita bulun, tak. Dia kena continuous. Tu yang sekarang ni dia panggil apa? Continuous learning, kan. Belajar yang berterusan. Sebab belajar ni dia bukan setakat habis SPM ke, habis universiti ke, dan dia pun dah tak belajar dah. Habis dah. Tidak, kita belajar ni selama-lamanya. Kita belajar lifelong learning, orang kata, kan, ada program lifelong learning. Selama-lamanya kita akan terus belajar dan belajar. Kalau yang muda-muda tu belajar dia lagilah penting, kan, lagilah utama bagi dia belajar. Tapi bagi orang lain yang tidak dalam sistem pendidikan sekalipun, orang dewasa, orang yang dah bekerja, dia masih digalakkan untuk terus mencari ilmu. Kalau tidak, kita punya ilmu pengetahuan kita setakat SPM je lah. Setakat agama yang kita belajar untuk SPM tu. Banyak tu je. Tak boleh. Kita kena usahakan untuk kita belajar. Pergi masjid, dengar kelas pengajian, ataupun sekarang ni dah ada media sosial, YouTube dan sebagainya. Pilih guru-guru masyayikh yang diiktiraf, yang diakui. Bukan jangan belajar dengan orang-orang yang tak tentu hala, kan. Biar orang yang ada kelulusan, orang yang diakui, maka lepas itu barulah kita belajar. Ada juga yang suka dengan ilmu taraqi, pergi kepada, kita kata, masjid-masjid ke ataupun institusi yang buat secara taraqi. Silakan. Itu adalah satu usaha yang baik yang kita belajar selepas kita habis dalam sistem pengajian. Jadi saya rasa mungkin itu untuk permulaan. Kita berhenti rehat seketika, nanti kita sambung lagi, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika pada pendengar. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah.
Inforia Islami. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan. Dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah bersama para pendengar, masih bersama Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan masih bincangkan tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu bahagian kedua dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Dan untuk waktu ini bersama doktor kita akan sambung kembali. Silakan doktor. Ya, dan seterusnya pengarang menyebut la budda li talibil ilmi min al-himmatil 'aliyah fil ilmi. Orang yang menuntut ilmu, para pelajar yang menuntut ilmu itu hendaklah mempunyai suatu cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu. Semangat dia nak belajar. Kalau dia tidak semangat, dia tak bersungguh, dia tak akan rajinlah nak belajar. Kan benda yang susah, kalau kita semangat, kita akan usaha bersungguh-sungguh. Dia ada motivasi, dia akan jadi rajin yang luar biasa. Macam kita ada perempuan yang kita minat lah kan. Contoh kan budak-budak muda kan. Kalau dia minat tu, dia macam-macam pun dia nak tackle kan, nak buat tu macam-macam lah. Bukanlah nak menggalakkan tapi nak beritahu kan realiti. Kesungguhan tu macam-macam. Dia buat baik dengan ayahnya, buat baik dengan adiknya, habis ikhtiar dia. Itu sebab dia ada kesungguhan dia untuk dia memperoleh sesuatu. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Dalam kita menuntut ilmu pun kita kena ada himmah itu. Ini dikatakan himmah. Himmah ini dia bukan sekadar keinginan yang biasa-biasa. Dia keinginan yang kuat, keazaman yang kuat, determination, strong determination. Jadi kerana itu orang yang menuntut ilmu ni dia kena ada kesungguhannya begitu. Kerana dengan kesungguhan itu pengarang kata apa sahaja yang payah akan jadi mudah bagi dia. Biasalah, apa yang payah akan jadi mudah. Tapi kalau dia tidak ada keinginan, kesungguhan, nak kalaulah dia ni pula orang yang lembab sikit, belajar pun susah ingat, susah faham, tapi malas. Bila nak pandai? Lagilah kan. Tapi kalau dia seorang yang lembab ke apa ke, tapi dia rajin belajar, usaha dia belajar. Orang kata belakang parang pun kalau asah akan tajam. Belakang parang bukan depan parang kan. Ada pepatah yang belakang parang pun kalau dia asah akan jadi tajam. Menunjukkan bahawasanya kalau macam mana pun tak elok, bodoh ke apa sekalipun, kalau kita rajin mengasah dia, lama-lama dia akan jadi tajam juga. Begitu juga dengan kita. Kalau kita benar-benar berusaha dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan berjaya. Baik. Dan seterusnya pengarang menyebut, dia kata jangan kita juga tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Belum apa-apa lagi kita dah nak jadi alim dah, baru belajar matan ajrumiyah kan. Kata kitab nahwu yang paling asas dalam nahwu tu ajrumiyah. Kita dah nak rasa nak alim dah, dah rasa nak hebat dah, kita nak jadi tak sabar belajar dulu, baru buka kitab yang paling kecil sekali dalam nahwu kan. Jadi belajar sikit-sikit, nanti kita belajar nahwu lebih tinggi lagi, belajar lagi qutran nada, belajar lagi alfiah dan sebagainya, sampailah kita jadi alim betul-betul.
Kita bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun. Mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun barulah kita jadi alim. Jadi jangan kadang-kadang seseorang ni dia belum lagi belum sampai ke alim yang tinggi lagi, tapi dia gaya dia bercakap tu, gaya dia nak berdebat dengan orang tu, semua dia nak berdebat, padahal dia baru je belajar. Baru je belajar kan. Jadi itu adalah satu perkara yang dinasihatkan oleh Syekh supaya kita bersabar dalam menuntut ilmu, kerana apa kita kata macam besi juga untuk dia cair tu dia memerlukan masa yang lama apabila dibakar oleh api. Kalau kita letak besi dalam api pun dia tak terbakar terus kan. Dia lama, dia cair. Begitu juga dengan kita. Untuk kita menguasai sesuatu dalam masa itu, dia memerlukan suatu masa, jangka masa yang panjang. Baik, yang seterusnya mengarang menyebut sini, jauhilah daripada sifat malas. Kerana apa? Kerana kalaulah seseorang itu tidak cerdik sekalipun, tetapi sekiranya dia terus belajar dan dia menjauhi daripada sifat malas, nescaya ketidakcerdikan dia itu, kebodohan dia itu dapat diusir keluar, dapat dihilangkan. Tapi dengan syarat dia janganlah pemalas. Macam saya kata tadi lah, dia kena rajin, kena usaha. Kejayaan kita ni ada 2-3 punca lah. Selain daripada anugerah Allah Ta'ala tu tak dapat dinafikan. Dia ada 2 perkara. Satu, perkara yang bersifat akal kita. Ada orang intelligent, genius. Orang macam ni, dia usaha 5% je. Akal dia 95% dah boleh. Saya ingat masa saya belajar dulu, ada seorang kawan saya tu. Kita time malam, kita pergi prep, kita pergi belajar, buat preparation, belajar malam, ulang kaji. Dia tak, dia tidur je. Kan, kat asrama. Kan, kalau saya balik tengok dia tidur, tidur. Tapi dia skor. Cemerlang sebab dia genius. Kan, kita yang belajar ni pun tak sampai macam dia. Sebab apa? Sebab ada orang yang dia punya akal dia tu memang cerdik sangat. Dia belajar sikit je, dia perlukan usaha dalam 5-10% pun dah cukup. Tapi bagi kita, mungkin akal kita ni tak berapa cerdik, 60%. So, kita punya usaha tak boleh macam dia. Kita punya usaha kena 40%. Sebab akal kita 60 je, ataupun 70 je. So, akal kita tu, kita kena top up lagi dengan usaha yang berlebihan. 30-40%, barulah kita capai kejayaan yang kita inginkan. Begitu jugalah dalam pelajaran ni, kita pun begitu juga. Apa yang kita buat tergantung pada kemampuan kita dan juga kepada usaha kita. Ada orang dia tak payah. Kalau kita tengok yang profesional hatta yang main-main, semua main bola ke apa kan, dia orang ni dah profesional dah, dia orang tak payah nak berlatih sangat dah kan. Dia orang dah memang dah malakah tu dah ada pada diri dia, dah sebati nature, second nature dia pun dah begitu. Tapi bagi orang yang baru nak mencapai tahap yang hebat, nak menang, nak main bola ke main badminton ke whatever, dia kena latihan lagi bersungguh-sungguh, asah bakat dia. Itu begitulah dalam kita menuntut ilmu juga. Baik, itu kita sebut juga sebelum ini, salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah supaya kita menjauhi daripada memiliki sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau daripada lemah dan malas. Sebab malas ni akan menyusahkan kehidupan kita dalam serba-serbi. Baik, yang seterusnya dia sebut lagi kat sini. Dia kata tentang kelebihan lah. Ini kita dah bincang juga sebelum ini tentang kelebihan orang yang cerdik dan orang yang bodoh. Orang yang pemalas, orang yang tidak ada ilmu itu, dia mati sebelum jasad dia mati lagi. Dan tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Ini orang yang tidak ada ilmu, orang yang malas berusaha sehingga tidak menghilangkan kejahilan pada dirinya. Sedangkan orang yang berilmu itu selama-lamanya dia hidup, sekalipun dia telah mati. Sebab tu kita lihat macam Imam Zainuddin ni dah lama dah meninggal, tetapi ilmu dia masih hidup lagi dengan kita. Kita baca lagi Imam Ghazali meninggal 1111, 1000 tahun dah kan. Kita dah 2024, dia 1111 meninggal. Tapi kita masih belajar ihya-nya, masih kaji sebab ilmu dia tu sangat bermanfaat walaupun dia dah lama meninggal dunia.
Jadi begitu jugalah dengan orang cerdik, dengan orang bodoh. Orang bodoh ni walaupun dia hidup lagi, hakikatnya dia dah mati dah. Dia dah mati dah sebab dia tak ada manfaat apa-apa. Dan kebodohan dia itu menjadikan ibarat kuburan bagi jiwa dia. Kubur jiwa dia. Jiwa dia tu telah, badan dia tu apa kita kata macam kubur yang berjalan lah, begitulah seorangnya kan. Maknanya sebab tidak ada manfaat dah orang yang macam ni, sebab dia tak nak berusaha, dia malas menuntut ilmu, maka jadilah dia seperti orang yang kita kata pembangkai ataupun mayat yang berjalan. Kan? Jadi kita kena usahalah. Apa yang ditekankan oleh pengarang di sini ialah jangan kita malas dalam menuntut ilmu. Hendaklah kita menjadi orang yang rajin menuntut ilmu. Kerana orang yang mengaji menuntut ilmu itu seperti mana seorang yang hidup jiwa dia, hidup jasad dia. Tetapi orang yang malas, walaupun dia telah orang yang hidup, tetapi hakikatnya dia adalah seumpama orang yang mati. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban
mewakili tradisi masyarakat Islam. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk awal ini bersama rancangan Fas'aluna Taniyalah kami, dan masih bersama Dr. Nirus Kewan Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama untuk kita buka kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum. Kita belajar untuk petang ini kesungguhan dalam menuntut ilmu untuk bahagian kedua. Dan untuk waktu ini bersama doktor, ada sambungannya, silakan doktor. Ya, tadi kita sebut tentang malas. Salah satunya cara kita banyakkan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kalau panjang lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi yang awal tu bermaksud, wahai Allah, lindungi aku daripada lemah, ajiz wal kasal, dan juga malas. Jadi malas ni satunya cara dia ialah dengan kita banyakkan berdoa. Yang kedua juga kita kena faham tentang kelebihan menuntut ilmu. Dia boleh menghilangkan malas. Kita ada motivasi nak belajar. Kenapa kita belajar? Jadi dia boleh menghilang. Yang ketiga juga kita kena mengurangkan makan. Nah, itu juga yang pengarang sebut. Sebab salah satu cara yang jadi kita malas ialah kita banyak makan. Kerana bila kita banyak makan, kita banyak nak tidur, nak lepak. Macam ulas sawa kan. Makan, tidur. Ulas sawa sekali dia makan lembu, seminggu dia tak bergerak, duduk tidur kan. Sebab kenyang lembu duduk dalam perut dia kan. Dia badan dia besar kan. Nak hancurkan lembu tu seminggu pun boleh tentu habis. Tidur kan. Jadi kita jangan jadi macam ulas sawa. Kan? Kita kena kurangkan makan. Kurangkan makan, insya-Allah dia akan boleh menambahkan lagi kerajinan kita dan menghilangkan malas. Makan ni kalau kita baca dalam kitab-kitab, khususnya kitab tasawuf, dia sebut mana baik makan yang lapar. Baik lapar. Dari segi afdal dia, dari segi kelebihan dia, fadilat, mana lebih baik? Mana lebih baik, bercakap ke diam? Yang lebih baiknya diam. So, mana lebih baik, makan ke makan ke lapar? Yang lebih baiknya dalam keadaan lapar. Jadi kalau boleh kita perbanyakkan berlapar. Kalau boleh lah, setakat yang boleh. Tapi kita itulah duduk Malaysia ni, orang Arab ke orang luar negara datang, dia kata syurga makanan. Kan, dia datang ni syurga makanan. Macam-macam ada kan. Kita kalau kita pergi duduk luar negara sekejap je, setahun duduk luar negara pun dah teringat nak makan nasi lemak lah, nak rindu dengan roti canai lah, masak lemak lah, tarik lah masak lemak, cili api lah kan. Sebab Malaysia ni syurga makanan. Jadi tapi apapun kita kena cuba mengawal diri kita supaya kita kurangkan makan, khususnya bagi para pelajar, para penuntut ilmu, supaya dia boleh fokus kepada belajar. Dan yang seterusnya juga dia sebut di sini, pengarang kata kena juga kita rajin bersiwak. Ini untuk para pelajar. Siwak. Siwak ni dia boleh membantu menguatkan hafalan. Kita tahulah kan, Nabi suruh siwak ni, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku suruh siwak setiap kali semayang kan. Nak semayang, aku akan suruh wajibkan umatku bersiwak. Tetapi umat aku tidak, tapi dia tidak wajibkan sebab takut memberatkan umat dia. Baik, balik kepada yang makan tadi, salah satu cara juga ialah kita banyakkan puasa. Disebut di sini. Galakkan supaya kita berpuasa. Sebab itu kita lihat sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz, kebiasaan mereka akan banyakkan berpuasa. Dan satu juga dia sebut di sini, antara perkara ataupun antara manusia yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak disukai, orang yang tak ada dosa, bukannya dosa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, iaitu orang yang al-akul, orang yang banyak makan, al-bakhil wal-bakhil, orang yang kedekut, yang bakhil, yang kikir, dan wal-mutakabbir, dan juga orang yang sombong. Ini tiga jenis manusia yang Allah SWT
tidak suka perangai dia. Sifat dia Allah SWT tidak suka. Baik, saya kira kita sudah sampai kepada penghabisan untuk isu ini ataupun fasal ini. InsyaAllah fasal yang akan datang kita akan bincang lagi jika ada masa dan diizinkan. Cuma secara ringkasnya saya nyatakan di sini, dalam kita bersungguh-sungguh belajar ini, banyaklah perkara-perkara yang disarankan oleh pengarang yang kalau kita boleh buat amat baik sekali lah untuk kita, sama ada kita pelajar yang masih dalam sistem persekolahan ataupun kita pelajar yang sudah keluar daripada sistem orang pelajar dewasa, orang kata, masih digalakkan untuk kita lakukan. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor atas pertemuan untuk petang ini, dan mungkin kalau ada kesimpulan untuk tajuk petang ini, kesungguhan dalam menuntut ilmu, silakan Doktor. Baik, kalau kesimpulan yang boleh kita kongsikan pada hari ini, fasal dalam kesungguhan menuntut ilmu ini, pengarang telah menceritakan supaya kita banyakkan bersungguh dalam belajar, dan kesungguhan belajar ini memerlukan penglibatan tiga pihak, pelajar, guru dan juga keluarga sendiri. Yang kedua, kalau kita refresh balik apa yang kita belajar sebelum ini, ialah kita kena ada himmah dalam belajar, kesungguhan dalam belajar. Jangan kita jadi orang yang malas, dan cara nak mengelak malas ini antaranya ialah dengan banyakkan doa, dengan kurangkan makan, kurangkan tidur, dan menjadikan bahawasanya menuntut ilmu ini suatu yang dituntut dan digalakkan dalam Islam dengan ganjaran yang amat besar. Dan banyak lagi lah yang lain, insya-Allah kalau kesempatan kita akan ulang pada sesi yang akan datang. Moga-moga ada manfaatnya perbincangan kita pada hari ini. Moga-moga Allah memberkati. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Niruzkiman Abdul Samad atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Jadi setiap kali hujan, pemanduan berbeza dengan pemanduan jalan kering. Jadi jangan terlalu gairah di dalam hujan. Kena fikirkan yang pertama sekali, keselamatan itu ditamakan. Yang pertama, nampak je hujan, slowkan speed. Kerana apa-apa boleh terjadi dalam keadaan jalan basah. Paling mudah apabila kita terperanjat untuk kita tekan brake, untuk kereta geluntur. Ini yang paling mudah. Peganglah steering di jam 3 tangan kanan, di jam 9 tangan kiri, dan pandulah di dalam hujan dengan konsisten di atas highway. Jangan sekejap 30, 110, 60, 140. Jadi ini akan memberikan impak yang tinggi. Kerana waktu kita dalam kelajuan, kita tidak akan perasan waktu mana kita nak melanggar air, terutama di waktu malam. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa, dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sering kita terlepas pandang apa yang kita terlepas pandang, bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji, agar berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu, ya Allah. Walaupun mungkin dia pada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni Masya Allah, kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata saya dah pergi 10 tahun, punya tahun ni tak ada kena mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Awak nak tahu tak?
Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguk. Betapa ingin ku diami sebuah daerah seindah lakaran indah. Dunia angan dan damai terlalu sempurna bagaikan gambaran syurga. Kesantunan mungkin menjadi mirip, segalanya tumbuh dalam ketaatan. Semua manusia merasa dirinya bersalah dan lantas memohon ampun. Mendermakan harta sehingga tiada siapa yang sudi menerimanya. Tiada terdengar tangis kelaparan, tiada sengketa peperangan. Aku padamkan mentari kehangatan, dan aku nyalakan bulan tengah kegelapan. Keluarga bagai syurga disegerakan, para suami rela akui kelemahan. Ku padamkan mentari kehangatan, ku nyalakan bulan kena kegelapan. Anak-anak minta dipukul kerana membalas sakitnya ibu melahirkan. Para istri memukul diri kerana merasa derhaka pada suami. Keluarga bagai syurga disegerakan, para suami rela akui kelemahan. Begitu indahnya dunia mimpiku, dapatkan ku bawa dalam realitiku. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami.